Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu kembali kita dalam kelas yang seterusnya. Hari ini kita akan belajar dalam bahagian dalam bidang akhlak Islamiah. Ini pelajaran yang ke-30. Para pelajar boleh buka muka surat 179 hingga 183 yang mana yang bertajuk maruah diri cermin peribadi. Kita akan mengupas dengan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan maruah diri cermin peribadi. Maruah diri adalah satu bentuk kehormatan yang kita ada. Apabila kita menjaga maruah diri, kita akan menerima berbagai kebaikan. Tetapi kalau kita tak menjaga maruah diri, kita akan mendapat satu bentuk penghinaan dan juga kejian daripada orang luar. Kita lihat sama-sama. Apakah yang dimaksudkan dengan menjaga maruah diri? Okey, perkataan maruah ni berasal dari perkataan bahasa Arab yang dari perkataan muru'ah yang mana bermaksud keelokan peribadi. Maksud maruah diri ni menjaga maruah ialah usaha memelihara diri dari melakukan larangan Allah dan perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Maksudnya kita pelihara diri kita daripada buat benda yang Allah larang. Contohnya berzina, pergaulan bebas, apa lagi, buang anak dan sebagainya, bergaduh dan sebagainya. Okey, itu adalah antara perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Yang mana kita lihat sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul ma'alil akhlaq wa yukrihu sifha fi akib sifsafiha. Okey, yang mana Mu'jam Kabir At-Tabrani kata sungguh Allah mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk. Dan karumal mu'minin taqwaha wa dinuhu wa hasabahu wa muru'atahu khuluquhu. Yang mana kemuliaan seseorang mukmin terletak pada ketakwaannya, agama dan pada nilai diri dan meruah pada akhlaknya. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan apa cara kita menjaga maruah diri. Dari segi aspek dia berada cara menjaga maruah ni dia ada beberapa aspek. Kita akan segi satu persatu. Yang pertama dari segi pakaian. Yang pertama kita memakai pakaian menutup aurat. Yang mana kalau kita tahu perempuan kalau ikut Syafi'i lah sebenarnya tangan, muka dan juga kedua tapak tangan kan. So, kena jagalah lelaki bermula daripada lutut hingga ke pusat lah. Itu aurat dia lah yang jadi kena tutup lah. Okay, kemas dan bersih, tidak menjolok mata, tidak mengandungi lambang atau gambar tulisan dilarang dalam agama. Sesuai dengan tata sulia masyarakat setempat, tidak menyerupai pakaian agama lain. Contoh, kalau kita pakai seperti pakaian sami ataupun kita pakai pakaian seperti sister di gereja ataupun kita memakai pakaian yang dipakai pakaian rasmi oleh padri lah. Seterusnya tidak mempunyai pakaian jantina yang berlainan. Contoh, kita sebagai seorang lelaki kita memakai pakaian perempuan, tak boleh. Dan begitu juga lelaki kita pakai rambut pendek dengan keadaan seperti seorang lelaki pun tidak boleh kerana dia berlawanan dengan fitrah Islam. Okey, seterusnya kita lihat panduan maruah diri dari tingkah laku. Yang pertama, mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Jabat tangan. Tapi cuma sekarang ni kita berada dalam musim COVID, tak boleh jabat tangan, tapi kita mengatakan isyarat di dada. Okey. Seterusnya meminta izin sebelum menundukkan badan. Kalau nak lalu depan orang yang lebih tua, tundukkan badan, minta izin. Kemudian menzahirkan perasaan belas kasihan kepada orang yang lebih tua. Mematuhi adab dan undang-undang di jalan raya. Menolong orang yang memerlukan. Contohnya orang buta, orang kurang upaya, orang fakir dan orang miskin. Kita tengok dalam keadaan fenomena COVID-19 ni ramai orang yang susah. So kita cubalah, kalau kita tak mampu, kita sama ada kita bantuan ataupun kita doa buat yang termampu. Okey, seterusnya menggunakan harta benda yang dengan bertanggungjawab. Contoh, guna public phone, guna betul-betul, guna tandas awam, guna bus stop dan sebagainya. Kena jagalah. Tidak menzalimi haiwan, menjaga kebersihan alam sekitar, menggunakan media sosial dengan berhemah, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ni bahaya ni sebab entah berkisar tentang pergaulan lelaki perempuan ni boleh bawa kita kepada dosa yang lagi besar. Okey, seterusnya dari segi percakapan. Percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan, intonasi dan nada suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Bermanis muka kita bercakap, memanggil orang lain dengan panggilan disukai. Contoh,
Kalau orang tu dia gelar macam-macam tak boleh. Cuba yang disukai. Kalau dia tak suka, so tak payah. Okey, menghindari daripada perkataan bercakap bohong, mengupat, mengadu domba, memfitnah dan berkata lucah. Tidak memungkiri janji, mengucapkan salam ketika bertemu dan berpisah, membudayakan ucapan terima kasih. Okey, kita lihat contoh tingkah laku bermaruah. Contohnya di hadis Nabi yang pertama. Kita lihatlah daripada Abi Sa'id, iyyakum wa julusu ala turuqat. Yang mana maksudnya saya terus baca maksud dia lah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah bersabda, janganlah kamu duduk di tepi jalan. Maka mereka berkata, kami tidak dapat mengelakkannya kerana di situ tempat kami berbuat. Rasulullah bersabda, sekiranya kamu terpaksa duduk di situ, tunaikanlah hak jalan. Apa dia hak jalan? Kita lihat apakah hak jalan? Menundukkan pandangan, menahan diri dari penyakiti orang lain, menjawab salam, menyuruh, membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ni dia hak jalan. Awak semua duduk melepak. Dia ada hak jalan. Yang pertama tunduk tangan. Ni tak tantang tengok anak dara lalu. Wait. Assalamualaikum. Bila makcik lalu buat tak tahu. Tapi kalau anak dara lalu, itulah salah konsep. Sebabnya menjawab soalan ni semua kepada orang kita kenal atau tidak ke? Kenal. Lepas tu tak menyakiti hati orang. Lagi apa? Menjawab salam, menyuruh orang buat kebaikan. Okey, seterusnya. Usama bin Zaid meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang diperlakukan dengan kebaikan lalu ia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada kamu, sesungguhnya dia telah mengungkapkan ucapan terima kasih, pujian yang terbaik. Ini contoh bermaruah lah. So, apakah implikasi? Apakah kesan? Apakah akibat kita tidak menjaga maruah diri? Yang pertama, kehidupan kita tidak diberkati. Kenapa? Why? Kehidupan kita tidak diberkati. Kerana apa? Kita melanggar perintah Allah. Seterusnya kita dapat dosa. Kenapa? Melakukan perbuatan keji. Ketiga, dipulakan oleh rakan dan masyarakat kerana berperangai buruk. Kan saya dah ajarkan dalam konteks kita, kalau boleh biasakan kita menjawab persoalan itu dengan konteks isi dan juga huraian lah. Okey, mendorong melakukan perkis jenayah. Okey, itu isi. Seperti rogol sumpah mahram. Itu adalah huraian. Seterusnya, masyarakat kucak-kacir dan negara tidak aman. Kerana apa? Warga negara berperangai buruk. Boleh lah. Masyarakat akan memandang rendah dan menghina orang yang tidak memoral kerana melakukan perkara-perkara keji. Itu adalah contoh akibat kita kita tak menjaga maruah diri. So, hendaklah kita sama-sama menjaga maruah diri. Gunakanlah kesempatan yang ada dalam tempoh kita berada dalam musim COVID-19. Cuba perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Okey, seterusnya, apakah kebaikan? Apakah manfaat? Apakah kelebihan ataupun hikmah menjaga maruah diri? Yang pertama, hidup kita diberkati Allah. Kerana apa? Patuh suruhan agama. Mendapat pahala. Kenapa? Kerana melakukan perkara yang disukai Allah. Akan disayangi, disukai dan disanjungi oleh rakan dan masyarakat kerana mengamalkan akhlak mulia. Boleh membendung atau menjauhi perkaitan jenayah kerana patuh kepada perintah agama pun boleh. Melahirkan masyarakat yang sejahtera, bersatu padu dan negara aman. Kerana apa? Kerana menjauhi perbuatan-perbuatan keji. Itu adalah antara hikmah yang boleh kita utarakan kat sini. Cuma banyak lagi yang boleh kita utarakan bergantung kepada situasi lah. Okey, seterusnya. Kita dah faham apa yang dimaksudkan maruah diri. So, saya nak minta para pelajar cuba buat dalam buku simple je ini. Nyatakan maksud maruah diri. Tulis dalam buku nota. Seterusnya, nyatakan dalil nakli kewajipan menjaga maruah diri. Dan seterusnya, terangkan akibat tidak menjaga maruah diri. Okey, saya harap para pelajar dapat sama-sama kita menggali atau mencari ilmu pengetahuan. Okey, selamat menjalankan tugas anda sebagai seorang pelajar dan sila buat dalam buku. Ingat, ini pembelajaran kita adalah satu amanah dan segala yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat kelak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.